Iran menyangka dirinya dilindungi dengan baik, sehinggalah jiran-jiran Islamnya memutuskan pakatan dan meninggalkan sikap berkecuali yang dianggap Teheran sebagai perisai. Perubahan itu menjadi jelas apabila serangan dilancarkan dari wilayah Bahrain ke arah Iran. Apabila Kuwait, Jordan, dan Bahrain sekali lagi diserang oleh peluru berpandu dan drone Iran. Dan bila Blok Teluk memperkeras retorik mereka dalam pertahanan bersama. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan, dan rakan sejawat Arabnya dari Qatar, Oman, Bahrain, dan Jordan mengecam serangan berulang kali oleh Iran terhadap negara-negara di rantau itu. Mereka menolak sebarang tindakan yang menjejaskan kedaulatan negara atau mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Kenyataan itu dibuat selepas Iran menutup Selat Hormuz dan menyerang beberapa negara teluk. Teheran bertaruh bahawa hubungan agama yang rapat, urusan minyak dan ketakutan terhadap perang serantau akan menghalang jiran-jirannya daripada bekerjasama dengan musuhnya. Pertaruhan itu mula runtuh. Bahrain sudah muncul sebagai titik pelancaran terhadap wilayah Iran. Majlis Kerjasama Teluk kini menganggap serangan terhadap satu negara sebagai serangan terhadap semua. Dan Arab Saudi kembali berdepan secara langsung dengan rangkaian pro-Iran di Yaman yang menyebabkan negara jiran berpaling menentang Tehran. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan. Kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Pada malam 13 hingga 14 Julai 2026, Amerika Syarikat telah menamatkan satu lagi gelombang serangan terhadap Iran. Komando Pusat memaklumkan bahawa serangan itu telah mengenai sistem pertahanan udara, radar pantai dan kapal-kapal kecil yang berkaitan dengan keupayaan Iran untuk mengawal pintu masuk ke teluk. Sistem HIMARS menjadi tumpuan utama perubahan ini kerana isyarat politik kehadirannya. Pada bulan Mac, video yang telah disahkan menunjukkan pelancaran peluru berpandu dari Bahrain menuju ke wilayah Iran. Pakar berkata bahawa daripada pelancar-pelancar itu, nampaknya Mark McEntoo dan 42 HIMARS telah memecahkan satu halangan penting. Wilayah sebuah negara Islam jiran kelihatan terlibat dalam serangan langsung terhadap Iran. Faktor geografi menambah berat kepada penemuan ini. Iran dikelilingi oleh negara-negara yang menjalinkan kerjasama ketenteraan dengan Amerika Syarikat dan bergantung kepada keselamatan laluan maritim untuk menjual minyak dan gas. Teheran percaya bahawa ketakutan terhadap tindakan balas akan membuat kerajaan-kerajaan ini menjauhkan diri. Serangan-serangan Iran telah menghasilkan kesan sebaliknya. Bahrain telah memintas ancaman udara yang baru dan Jordan telah menembak jatuh 4 peluru berpandu yang memasuki ruang udaranya pada 14 Julai. Majlis Kerjasama Teluk bertindak balas. Jordan menembak jatuh 4 peluru berpandu yang memasuki ruang udaranya pada 14 Julai. Dalam kenyataan pada 9 Julai, negara-negara anggota mengecam serangan Iran terhadap kapal-kapal Arab Saudi dan Qatar di Selat Hormuz. Selain serangan terhadap Bahrain dan Kuwait, kumpulan itu menyatakan bahawa keselamatan mereka tidak boleh dipisahkan dan mempertahankan hak untuk bertindak balas secara individu dan kolektif. Emiriyah Arab Bersatu juga mengecam pada 13 Julai serangan terhadap Bahrain, Kuwait dan Jordan. Usaha lama untuk menyimbangi dialog dengan Teheran dan kerjasama dengan Washington semakin terpinggir apabila peluru berpandu melintasi sempadan. Disitulah tekanan terhadap Iran meningkat. Toleransi telah berkurang. Kecaman kini dibuat secara bersama dan hak untuk bertindak balas secara kolektif telah menjadi sebahagian daripada wacana serantau. Pada bulan Jun, para menteri Davi Teluk dan Amerika Syarikat telah pun menegaskan semula perkongsian strategik dan mempertahankan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Apabila Iran mengumumkan penutupan baharu, Iran kembali menyerang kapal-kapal. Aliran menurun dan harga minyak meningkat. Data yang dipetik oleh Reuters menunjukkan penurunan kira-kira 52% dalam pergerakan kapal antara 10 dan 12 Julai. Manakala harga minyak meningkat lebih daripada 9% pada hari Isnin. Bagi Kuwait, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Oman dan Emiriyah Arab Bersatu membenarkan Teheran menjadikan laluan itu sebagai senjata, bermakna menerima kerugian besar terhadap keselamatan jangka panjang. Tindak balas Iran
menunjukkan bahawa rejim itu memahami bahaya tersebut. Pengawal revolusi telah menyerang kemudahan yang berkaitan dengan Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan, selain mengancam kerajaan yang bekerja sama dengan Washington. Angkatan Tentera Republik Islam Iran akan menghadapi sebarang bentuk gangguan dan ketidakselamatan dalam laluan kapal dagang. Iran akan bertindak tegas terhadap mana-mana kapal dagang atau kapal tangki minyak yang dialihkan dari laluannya, yang ditetapkan oleh tentera penceroboh dan lanun Amerika Syarikat serta yang tidak mendapat kebenaran daripada angkatan tentera. Dan tindakan tegas itu dari pengawal revolusi Islam dan tentera Republik Islam Iran dalam beberapa hari terakhir adalah bukti perkara itu. Para pemimpin negara-negara di rantau ini diberi amaran bahawa sebarang kerjasama dengan Amerika Syarikat dan sebarang sokongan logistik kepada tenteranya yang menceroboh akan dianggap sebagai tindakan perang terhadap kedaulatan dan keselamatan negara Iran. Sekiranya perang semakin memuncak di rantau ini, api konflik akan melibatkan semua negara di rantau tersebut. Pada 14 Julai, Iran menyatakan telah melancarkan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan Amerika Utara di Jordan. Pasukan Jordan berkata mereka telah memintas 4 projektil perkubaan untuk menakut-nakutkan jiran-jiran, bagaimanapun telah memperkukuhkan perpaduan menentang Teheran dan menguatkan hujah untuk pertahanan bersama yang baharu. Konfrontasi itu juga melibatkan kapal-kapal yang menyokong ekonomi serantau. Kementerian Pertahanan Emiria Arab Bersatu memaklumkan bahawa 2 kapal minyak Emiria telah terkena peluru berpandu jelajah Iran ketika mereka berlayar di bahagian selatan Selat Hormuz di perairan Oman. Bagi kerajaan-kerajaan Teluk, serangan itu mengukuhkan pandangan bahawa rejim Iran tidak lagi membezakan tekanan terhadap Washington dengan pencerobohan terhadap jiran-jirannya sendiri. Arab Saudi juga kembali ke barisan hadapan menentang satu pasukan yang berkaitan dengan Iran. Pada 13 Julai, kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa dan disokong oleh Riyadh telah menyerang landasan lapangan terbang Sana untuk menghalang pendaratan pesawat Iran yang menurut pihak berkuasa melanggar kedaulatan Yaman. Pusing sini, pusing ke sini, balik, balik, balik. Pada saat ini, para penonton yang dihormati, seperti yang Anda dapat lihat, serangan udara agresif ke atas lapangan terbang antarabangsa Sanaa sedang berlaku, dengan 2 serangan yang telah mengenai landasan pendaratan dan pelepasan di sini, seperti yang Anda dapat lihat. Satu pencerobohan dengan ciri-cirinya sendiri. Kiri. Kumpulan Houthi menuduh Arab Saudi melancarkan serangan tersebut dan membalas dengan peluru berpandu ke atas lapangan terbang Aba. Pertahanan Arab Saudi mendakwa telah memintas projektil tersebut. Kejadian itu telah memecahkan 4 tahun gencatan senjata tidak rasmi dan menunjukkan bahawa rangkaian serantau Iran juga mula menerima tekanan di luar Teluk. Pesawat Iran itu akhirnya mendarat di Hodeida, kawasan yang dikuasai oleh kumpulan Houthi. Walaupun begitu, cubaan untuk menyekat pesawat tersebut mempunyai kepentingan politik. Riyadh dan sekutunya menunjukkan bahawa sokongan Iran kepada Yaman tidak akan dianggap sebagai perkara biasa. Iran masih mempunyai keupayaan untuk bertindak balas dan terus melancarkan peluru berpandu serta drone. Kesilapan rejim itu ialah membayangkan bahawa jiran-jiran Islam mereka akan menerima serangan terhadap bandar, pangkalan, kapal dan sumber pendapatan mereka tanpa had. Serangan terhadap Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Emiria Arab Bersatu dan Jordan telah mengurangkan ruang politik yang masih berbaki. Dengan setiap tembakan baru, kerajaan-kerajaan ini menjadi semakin bergantung kepada perlindungan Amerika Syarikat dan lebih bersedia untuk berkongsi pertahanan serta risikan.
Pada hari Selasa, 14 Julai, sekatan yang diumumkan oleh Amerika Syarikat memasuki fasa operasi di pesisir pantai Iran, manakala kapal-kapal neutral dan kargo bantuan kemanusiaan perlu menjalani pemeriksaan. Jika Teheran terus berkeras menyerang negara jiran dan menutup Selat Hormuz, mereka akan mendapati kurangnya sikap berkecuali dan rantau ini akan lebih teratur untuk mengubah pengasingan Iran menjadi tekanan ketenteraan, diplomatik dan ekonomi. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui ID Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.